politik ni saudara, saya nak jelaskan kepada anda. Selalu saya katakan, dalam politik, 2 campur 2 tidak pastinya 4. Itu dalam politik saya. Kalau orang-orang di akademik, mereka belajar daripada Harvard, belajar daripada Oxford, 2 campur 2 mesti 4. Tapi dalam politik saya, 2 campur 2 adalah 3 campur 1. 2 campur 2 jawapannya adalah 5 tolak 1. 2 campur 2 jawapannya adalah 6 tolak 2. Memang sama, tetapi bukan semestinya 4. Ini gambarannya saudara. Tapi kita kena berdebat dengan presiden. Lu siapa? Aduh, kadang-kadang saya tengok. Saya tadi berkesempatan lah jumpa dengan Presiden UMNO. Saya tanya dengan beliau, saya kata, apa dia nak buat debat-debat ni? Dia kata, yalah kalau orang dah cabar kita, tak perlu dilayan. Tak payah nak layan. Sebab your status as a president of the party. Takkan kita nak letakkan rendah sangat martabatnya saudara. Sebab tu sekarang ni, saya dapat kiriman saudara. Dia kata cukup-cukup lah. Dia kata, kalau kita banyak tindakan merugikan parti, tak ada beri manfaat apa pun. Dan akan orang dapat melihat kita ni asyik bertelagah. Lebih bertelagah. Dia nak tunjuk pada siapa kehebatan kita. Kononnya kita boleh lawan pucuk pimpinan parti. Lu siapa? Itu keadaannya. Jadi orang lain, musuh parti akan bertepuk tangan. Dan saya haraplah, orang yang ada dalam parti ni, ikutlah aturan. Kamu ada kesempatan bersuara. Konon-kononnya tidak diberi kesempatan oleh presiden bercakap. Apa hal? Apa halnya? Duduk, tunggu, bercakap terus terang. Saya tidak yakin bahawa kamu akan dihalang untuk bersuara. Sebab kamu diberi kepercayaan oleh ahli, kamu dipilih oleh ahli untuk berada dalam ketumbukan majlis tinggi, bersuaralah. Aduhai. Dia kadang sekarang ni apa tindakannya seolah-olah banyak teman-teman mengatakan bahawa ini tindakannya seolah membantu pihak musuh. Kerana kita sedang berhadapan dengan pilihan raya di Kemaman. Kita baru menang. Baru sembuh lah orang kata. Baru orang kata tohoyong hayang pening-pening lalat saudara. Agak lega sedikit. Masih dalam keadaan mamai. Sedar diri kita parti yang ditolak oleh rakyat. UMNO cuma menang 26 kursi saja dalam pilihan raya yang ke-15 dulu. Sedar diri. Dan kamu sendiri pun bertanding pun kamu kalah. Ni sekarang kamu nimbulkan masalah pada parti. Kalau itu keadaannya, saya tak tahulah. Saya rasa ini orang yang tak layak untuk disanjung sebagai pemimpin. Kita ingatkan dia berada di luar negeri, balik dengan ilmunya, boleh kita menumpang sikit. Ini tidak. Kamu menimbulkan masalah. Kamu tak ada apa pun dalam jawatan. Kamu bukan ketua bahagian. Nak kata kamu sehebat, mana bahagian kamu pimpin? Tak ada pun. Sayanglah saudara. Kononnya sayang pada parti. Sayang sekat mana? Apakah sayang kamu pada parti itu sama dengan sayangnya presiden pada parti? Sayangnya ahli pimpinan majlis tinggi, timbalan presiden, naik-naik presiden, ahli majlis tinggi yang lain. Sayangnya ahli ketua-ketua UMNO bahagian terhadap parti. Kami lebih sayanglah. Sebab itu secara normal dia kena perasan je lebih. Kamu diberi kesempatan. Bolehlah orang pergi, orang sanjung, ucapan baik. Tapi tak semestinya kamu boleh diangkat sebagai pemimpin yang sewibawa dengan presiden. Ini kadang-kadang kita bercakap orang marah dengan saya. Saya bukan nak membodek presiden. Tapi realitinya presiden bergelumang dalam politik berpuluh tahun. Kamu baru balik dari luar negeri berapa tahun. Tiba-tiba nak tunjuk hebat. Sebab ini pandangan kamu tidak disantuni, kamu nak marah. Gunalah salurannya. Itu keadaan saya. Saya minta maaf lah. Saya rasa saya amat kecewa lah. Orang minta nama. Sebab bagi UMNO lah sekarang ni. Sekarang ni kita bagilah pula pada UMNO untuk bersuara. Tingkah laku, tindak tanduk kamu kadang-kadang merosakkan parti. Adalah kawan-kawan tanya kenapa tidak suruh Datuk Lokman Adam balun. Saya kata tak, itu kalau Datuk Lokman Adam dia balun terus-terus serang. Saya tak usahlah, saya kata. Dan sekarang ni kita baru pulih. Sekarang ni nak cederakan lagi. Lepas seorang buat perangai. Apa nak jadi ni? Kamu berada dalam kedudukan yang cukup okey. Paling-paling tidak pun pernah juga dapat jadi calon. Kita ni, yang peringkat akar umbi ni, yang pikul kamu bagai nak rak. Tiba-tiba kamu nak merosakkan parti. Tentulah kita akan terasa saya. Saya marah. Kalau kamu nak lawan presiden, tak ada masalah. Pukul le canang, musim pemilihan parti nanti, pergilah seluruh negara. Buatlah untuk bertanding. Ini tiba-tiba nak berdebat. Debat apa benda? Ini keadaan saya. Dalam keadaan begitu, saya Daman Huri Enda. Kita boleh belah lah dia tu.
Saya tak mau sebut nama lah saya. Bagi saya tak sepatutnya kita mengwujudkan suasana begitu. Semangat Solidariti Parti kena kukuh. Kita baru menang. Sudah ada cahaya di hujung terowong. UMNO boleh make a comeback. Pok Lan dia kata nak cari makan. Itu terbulanglah kamu nak cari makan bukan dengan parti. Bagi saya akan menentang habis-habisan siapa saja yang cari makan dengan parti, nak mengisi tembolok mereka dengan duit parti, saya akan lawan habis-habisan saya. Tapi yang saya marah, adanya unsur-unsur yang boleh dilihatkan sebagai pengkhianat parti. Kamu bertanding, kamu bercakap nak jaga parti. Apa itu? Indah bahasanya, saya nak jaga parti. Saya tak mau jadi macam Osman Wok di Singapura. Siapa yang jadi Osman Wok di Singapura? UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Takkan itu pun kamu tak boleh faham. Tapi kamu mencari alasan kerana macam mana kamu balik sebelah sana. Kamu juga seperti orang sebelah sana. Lain yang tak ada, UMNO DAP. UMNO DAP. Hari ini, pilihan raya di Pelangai. Semua pengundi-pengundi bukan Melayu memberi 95% pada calon UMNO Barisan Nasional. Dan hari ini di Parlimen, ahli-ahli Parlimen DAP sendiri mempertahankan cadangan yang dibawa oleh Presiden Parti. Kamu sepatutnya rasa bangga. Dan sekarang ni masalah soal perkauman sudah pun mula terurai. Dan tak ada masalah. Tiba-tiba kamu nak wujudkan balik masalah. Kenapa? Kenapa begitu sikap kamu? Bagi saya lah, elok lah. Sebab itu saya tak nak sebut nama saudara. Sebab itu saya katakan elok lah. Orang kata, sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Saya tahu, Presiden, tadi saya jumpa Presiden, dia kata, saya tak ada kisah, Mal. Tak apalah, dia kata. Saya kalau datang balik, tak ada masalah. Kita boleh, tak ada masalah. Dia kata, gata-gata nak berdebat apa hal? Saya bukan. Kalau nak cabar, dia kata, kenalah, saya kena pertahan. Apakah kamu tidak berbangga dengan seorang Presiden yang sanggup menghadapi cabaran? Saya kata, betul lah, kena fikir jugalah. Takkan nak jawab orang yang macam itu, saya kata. Tak kena saya, tak kena. Cukup tak kena. Ahli biasa nak challenge Presiden minta debat. Dia nak debat tu level dia kalau Presiden UMNO berdebat dengan Presiden PBM. Presiden UMNO berdebat dengan Presiden PAS. Itu baru sama level. Ataupun Presiden UMNO macam dulu, Datuk Seri Najib debat dengan Presiden Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sama level. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti Keadilan nak berdebat dengan orang macam Datuk Abdullah Sani. Ataupun nak berdebat dengan Sani daripada Kuala Langat. Label jauh sangat, saudara. Aduh, saya jalanlah. Ataupun tiba-tiba minta Presiden PAS berdebat dengan kalau Menteri Besar tu besar lah pangkat saya. Ni berdebat dengan mana-mana ni penceramah agama. Boleh ke begitu? Ataupun Anthony Loke berdebat dengan Sapura. Boleh. Sapura pun sekurang-kurang dia ahli parlimen. Pun bagi saya tak ada label ni, tak kena lah. Nak cabar ni bercabarlah. Terus kena tepat. Sepatutnya kamu cabar Lokman Adam. Saya nak berdebat dengan Lokman Adam. Sama-sama label. Debatlah sangat kita nak dengar. Ini masalahnya kadang-kadang ialah rasa diri lebih hebat dari Presiden. Itu masalahnya. Kalau kamu rasa kamu lebih hebat, macam budak puak-puak yang ada sebelah sana tu, masuk gelanggang. UMNO sentiasa terbuka sifatnya. Akan ada pemusim pemilihan. Tak lama lagi, saudara. Saya ingat, itu kita dah buat setahun. 2 tahun lagi. Tahun lepas kita ada pemilihan parti. Tahun ini. Dan tahun lepas, 2 tahun lagi. Cari duit. Jalan satu negara. Cerita saya tak bersetuju dengan Presiden. Begini. Sebab itu saya sekarang lawan Presiden. Itu. Ini bagi saya kadang-kadang sikap macam walaun lah. Saya minta maaf lah saudara. Dalam keadaan begini. Sepatutnya kita bercerita tentang tumpukan dan belanjawan. Hidup rakyat. Macam mana UMNO harus menyantuni tentang kehidupan rakyat. Macam mana poket rakyat perlu diisi. Perjuangan UMNO untuk rakyat. Bukan kamu nak bercakap soal kamu nak berdebat. Bukan kamu nak bercakap Presiden tak kena, itu tak kena. Semua orang tak kena. Mana ada manusia dalam hidup ini yang bersikap mahfum. Dia ada maksum, saudara. Tak ada orang. Jangan rasa diri itu hebat sangatlah. Saya minta maaf lah, saudara. Malam ni agak kasar sikit bahasa saya. Saya cuba nak menjaga bicara saya agak sopan. Tapi kadang-kadang bila saya tengok begitu, sebab tadi saya jumpa dengan Presiden, saya marah. Saya terpanggil untuk rasa marah apabila Presiden kata, kenapa nak sahut cabaran?
Tak payah nak jawab, tak payah layan pun. Nak layan apa siapa? Orang kata dalam bahasa kasarnya, lu siapa, babe? Itu sekarang ni, saudara. Jadi, kita tunggulah perbahasan besok di Dewan Rakyat. Itu lebih penting lagi, saudara. Sama-sama kita mengharapkan. Sebab hari ini, saya syukur, alhamdulillah, ahli-ahli Dewan nampak gayanya, boleh dikatakan, agak bolehlah saya bagi A hari ini. Semua membincangan, cerita pasal Palestin, satu nada, satu suara, cerita beras, cerita kehidupan rakyat. Saya harap, besok akan ada lagi perjuangan rakyat. Sehinggalah menjelangnya ini hari bekalan belanjawan. Dan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kesempatan ini saya mohon pertama-tama sekali lah, tolonglah kaji balik pendapatan mereka yang ada pencen tapi sekadar RM450. Kalau bekas tentera, bekas polis, kalau pencen mereka sekadar sampai RM700, apa yang boleh mereka lakukan? Saya mengharapkan agar dalam Dewan Belanjawan kali ini ada kajian terhadap tentera, pasukan keselamatan, kaki tangan kerajaan yang bukanlah tinggi-tinggi melangit. Mereka orang biasa saja, saudara. Kalau dapat pencen sekadar RM450, RM500, apalah yang dapat dilakukan? Dan mereka perlu wang untuk sebulan halik ke hospital, untuk makan mereka. Ya, kadang-kadang dalam usia warga emas, saya minta lah agar Yang Amat Perdana Menteri, saya yakin Yang Amat Perdana Menteri juga mendengar bicara saya malam ini. Sebab saya mengulas perkara-perkara sebegini, saya haraplah agar Yang Amat tolonglah fikirkan untung nasib warga lebih-lebih lagi, bekas tentera, bekas polis dan pasukan keselamatan yang pencen mereka di bawah RM700. Kasihanilah rakyat, rakyat akan sayang pada kerajaan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.